أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Irsyadul Anam fi Tarjamati Arkanil Islam, karangan Asy-Syaikh As-Sayyid Uthman bin Abdullah ibn Aqil ibn Yahya Al-Alawi rahimahumullahu ta'ala. Muka surah 4. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh As-Sayyid Uthman ibn Abdullah ibn Aqil ibn Yahya Al-Alawi rahimahumullahu ta'ala, perihal rukun sembahyang. Masuk bab sembahyang. Sudah selesai bab taharah, masuk pula berkaitan dengan perihal rukun air sembahyang. Bila dah masuk selesai dah berkenaan dengan najis-najis yang kita telah bahas, maka dia masuk pula bab wudu. Perihal rukun air sembahyang, iaitu wudu lah, atau bahasa Arab dia panggil wudu. Itu benda ma yutawaddau bihi, benda yang dibuat wudu dengan dia, iaitu air itu. Iaitu rukun air sembahyang 6 perkara. Ada 6. Pertama-tamanya niat di dalam hati di waktu membasuh muka. Seumpama seumpama di waktu membasuh muka. Jadi niat yang kata duduk di basuh muka ni ialah niat untuk basuh anggota fardu. Adapun untuk melaksanakan amalan-amalan sunat sebelum basuh muka, maka kena niat lain pula. Niat untuk melaksanakan sunat wudu. Dia niat lain-lain. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, seumpama, ni contoh niat, sahaja aku mengambil fardu air sembahyang. Kalau bahasa Arab, nawaitu fardal wudu. Nawaitu fardal wudu, sah, boleh. Ataupun sengaja aku mengangkat hadas yang kecil adanya. Adanya tu biasalah di ekor-ekor bahagian dia. Iaitu kalau bahasa Arab, nawaitu raf'al hadatsil asghar. Ataupun kalau tak ada qaid asghar pun tak apa, nawaitu raf'al hadath lillahi ta'ala pun sah. Yang tidak sahnya antaranya nawaitu taharata, sahaja aku berniat taharah. Hak tu tidak sah kerana umum. Taharah apa? Taharah anil hadath baru sah. Kalau taharah sahaja tak tahu, umum sangat. Nawaitul wudu sah kalau tak ada fardu. Cuma dia tu orang panggil tidak utama lah. Lebih baik tambah fardu. Tu Keduanya membasuh muka. Basuh muka yakni apa-apa yang ada di atas muka wajib dibasuh, sama ada bulu, daging dan sebagainya. Ketiga, membasuh dua tangan serta siku seseorang.
Ilal marafiq. Bila ilal marafiq, adakah termasuk siku? Ya, termasuk siku. Dia panggil termasuk mughayya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Al marafiq itu dia panggil al mughayya, penghujung dia. Jadi adakah termasuk mughayya? Ya, termasuk mughayya. Maka wajib membasuh siku, wajib. Dan wajib lebih sikit daripada basuhan muka, wajib lebih sikit basuhan tangan. Sebab atas kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Barang itu tidak sempurna kewajipannya melainkan dengan dia, maka barang tersebut menjadi wajib. Jadi basuhan muka tidak akan sempurna melainkan lebih sikit basuhannya, maka lebih sikit itu wajib. Kalau lebih sangat itu sunat. Tu. Keempatnya, menyapu kepala dengan air sekalipun sedikit. Sapu air di kepala. Sapu air ni di kepala sama ada kita tekak saja, kita ambil air, kita tekak, soh. Ataupun kita ambil kertas ke apa, paper ke kayu, kita basahkan, kita letak, soh. Walaupun tidak ada sapuan begini. Ini daripada belakang ke depan, depan ke belakang. Cuma yang lebih afdalnya ialah dia ambil seluruh kepala. Dia sunat basuh seluruh kepala. Bagi rambut yang nipis macam hamba ni, maka dia sekali sajalah. Bagi orang yang rambut panjang, yang boleh bolak-balik rambut dia, maka dia satu gitu. Kerana nak elak khilaf yang mengatakan dalam mazhab Maliki wajib membasuh ataupun basuh sapu begitu. Kita sunat untuk elak khilaf. Kata musannif rahimahullahu taala. Habis betul. Kelima, membasuh dua kaki. Membasuh dua kaki yakni sampai buku lali lah. Dia panggil mata kaki tu. Daripada hujung jari sampai sampai buku lali. Dan kena lebih sikit, satu wajib. Kalau lebih sangat sampai ke betih, itu sunat. Dan kena basuh jugalah apa-apa yang berada di atas kaki, daripada bulunya, dagingnya dan sebagainya. Jadi apa-apa benda yang jisim, yang menghalangi anggota-anggota wuduk yang empat ni, kepala, muka, tangan dan kaki, maka kena cabut buang. Kena cabut buang terlebih dahulu, kalau tidak, tidak sah. Termasuklah kuku-kuku yang ada tahi, termasuk kena korek kuku tu. Kalau tak mau potong lah, sebab tu kena potong. Itu atas pandangan mu'tamad. Yang bawah. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, serta mata kakinya mata kaki seorang. Itulah mata kaki itu buku lali. Keenamnya tertib, iaitu tertib asal masdar tu rattaba yurattibu tartiban, iaitu tertib, beratur membasuh anggota yang tersebut satu persatu. Beratur ni makna teratur lah. Makna start daripada muka, lepas tu tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu sekurang-kurangnya kalau ra'i rukun. Jadi kalau contoh dia buat tangan dulu, baru buat muka, tak sah lah basuhan tangan. Jadi nak sah anggota tersebut, nak sah basuhan dia, mesti sah basuhan sebelumnya. Jadi kalau nak sah basuhan tangan, mesti sah basuhan muka. Nak sah basuhan kepala, sapuan kepala, mesti sah basuhan muka dan kepala dan tangan. Baru sah sapuan kepala. Jadi kalau orang tak ikut tertib, ni tertib sini ada tertib dua lah. Tertib hakiki, tertib takdiri. Kalau orang yang selam di kolam, hak tu tertib takdiri. Andai-andai saja tertib. Bukannya kena tertib sungguh. Maka tidak syaratlah dia tu tenggelam lama tenggelam untuk elok, untuk ra'i tertib. Tidak ada. Bahkan tenggelam terus naik pun sudah dipanggil tertib. Dia panggil tertib takdiri. Kalau yang tertib hakiki yang kita buat inilah tak selang, kita pun basuh muka dulu dan sebagainya. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, ada pun sunat air sembahyang. Ini benda sunat wuduk. Bermula daripada wuduk tu, bismillahirrahmanirrahim, iaitu bila kita basuh tangan. Sunat basuh tangan, dalam masa yang sama sunat baca basmalah, dalam masa yang sama sunat niat sunat wuduk. 3 dalam masa yang sama. Ada fi'li, ada qawli, ada qalbi. Qalbi niat sunat. Ini niat untuk buat melakukan benda-benda sunat dalam wuduk. Dari sudut qawli dia cakap bismillahirrahmanirrahim. Dari sudut fi'li perbuatan dia sedang membasuh tangan.
Dan bersugi ni khilaf ulama sama ada sebelum basuh tangan ataupun dalam basuh tangan. Kalau makna sebelum basuh tangan, makna kena niat waktu itulah untuk jadi dia tu benda yang dibuat sebelum wudu. Kalau pada selepas basuh tangan, makna sudah memadai dengan niat membasuh tangan tadi sunat-sunat wudu, maka sugi pun termasuk sekali. Khilaf antara Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Dan kumur ataupun kumur. Kumur tu dia panggil sebagai madmadah. Jadi madmadah ni dikira madmadah semata-mata masuk air ke dalam mulut saja, walaupun tak keluarkan balik, sudah dikira madmadah. Tapi yang afdalnya dia tu masuk dalam mulut, kemudian dia mubalaghah fil madmadah, guruk bunyi. Kecuali puasa lah. Puasa tidak dianjurkan. Kalau puasa dibuat begitu, ditertelan, batal puasa dia. Sebab tidak dianjurkan syarak ketika puasa buat benda tersebut. Jadi kalau dia tak sengaja, tidak dimaafkan. Kerana syarak tak suruh dah, dia pergi buat. Kemudian dia tu, yang keduanya, dia keluarkan balik. Dia luah balik. Jadi kalau dia semata-mata masuk mulut, tidak mubalaghah, kemudian telan pun dikira madmadah. Tapi tidak sempurna lah. Tu. Kemudian ataupun dan masukkan air di hidung. Ni pun sama juga macam madmadah. Sunat mubalaghah dengan mana sampai ke atas tu, lepas tu keluarkan balik. Kalau dihisap saja tak sampai ke atas, ataupun sampai ke atas dan termasuk sampai ke rengkung tak keluar-keluar, pun dia panggil istinsyaq. Dan menyapu dua telinga dengan air membasuh segala anggota air sembahyang. Dengan menyapu dua telinga dengan air membasuh segala anggota air sembahyang. Yakni tiga kali. Tu. Menyapu dua telinga dengan air membasuh segala anggota air sembahyang tiga kali. Ni pertamanya kita nak kata sapu muka, sapu telinga 3 kali. Dan boleh juga maksud dia ialah sapuan telinga yang sempurna, iaitu bila sapuan telinga yang sempurna, seseorang akan sapu telinga dia 12 kali. Pertamanya bila dia membasuh muka. Basuh muka, maka sunat sapu telinga sekali, kerana meraihkan pendapat yang mengatakan telinga itu sebahagian daripada muka. Kemudian bila sapu kepala pula, dia sapu kepala sekali dengan telinga, kerana meraihkan pendapat yang mengatakan bahawasanya telinga itu sebahagian daripada kepala. Dah senang dah kalau buat 3 kali. Kemudian sapu telinga itu sendiri 3 kali, kerana dalam mazhab Syafi'i mengiktiraf bahawasanya telinga itu ialah bukan kepala, bukan telinga, bukan kepala, bukan muka. 3. Lepas tu 9. Lepas tu 3 lagi, ambil tangan, celup, letak sini sebanyak 3 kali. Jadilah 12 sapuan telinga yang sempurna. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dengan air sembahyang 3 kali, dan mendahulukan kanan atas kiri. Kalau mendahulukan kiri atas kanan, hukum dia makruh, kena kanan. Asy-Syama'il al-Muhammadiyah semalam Nabi SAW suka kanan. Tambah lagi buat ibadat, lagilah kanan. Dan menghadap kiblat, hak ni sunat. Sunat saja menghadap kiblat. Mana kalau dalam kolah tu kita duduk bucu tu dekat menghadap tandas tu. Tu untuk supaya menghadap kiblat sini untuk ambil air sembahyang. Dan menyapu semua kepala dengan air. Itu nak ngelak khilaf dengan mazhab Maliki yang kata wajib. Bagi rambut pendek macam ni, maka sapu begini saja. Bagi rambut yang panjang boleh pergi balik, maka gini patah balik. Begitu. Dan membaca jika selesai daripada mengambil air sembahyang, padahal menengok ke atas langit. Menengok ke atas, yakni ke atas langit. Mana baca sambil tengok atas langit. Tengok atas langit sunat dalam kitab I'anatul Talibin, meskipun dia tu orang buta sekalipun, tetap sunat angkat ke langit, dongok. Beserta mengangkat dua tangan. Inilah doanya, doa selesai wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tu asyhadu, aku ketahui, alla, dengan iqrar, bahwasanya tiada Tuhan yang disembah, hanya Allah yang esa, tiada sekutu baginya bagi Allah. Dan aku ketahui dengan iqrar bahwasanya Nabi Muhammad hamba Allah dan bersuruhnya bersuruh Allah. Hei Tuhanku, jadikan aku daripada orang yang taubat dan jadikan aku daripada orang yang bersuci. Maha suci Engkau, hei Tuhanku, dan segala puji bagi Engkau. Aku ketahui dengan iqrar bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, hanya aku, hanya Engkau. Aku minta ampun pada Engkau dan aku bertaubat pada Engkau. Tu cara baca terjemah dia. Terjemah dia tu kena baca begini. Daripada kanan ke kiri. Dia tak teratur. Itulah bacaan doa. Dan sunat kedok baca doa 3 kali, sunat juga baca 3 kali, hatta niat pun sunat 3 kali. Dalam kitab I'anatul Talibin sebut. Sehingga kan taflith ni, meniga ni, termasuk doa pun meniga juga. Amalan-amalan bacaan-bacaan surah selepas daripada wuduk, contoh inna anzalnahu fi lailatul qadar, sunat baca selepas wuduk juga 3 kali. Begitulah semua 3 kali, termasuk niat. Itu kata dalam kitab I'anatul Talibin. Pasal jikalau dapat hadas besar daripada jima atau keluar mani atau selesai daripada haid atau nifas, maka wajib mandi sekalian badan dengan 2 rukunnya rukun mandi. Okey, pasal baru bab mandi junub. Jikalau dapat hadas, makna dia mendapati dirinya berhadas besar daripada jima. Jima ni kira mana? Iaitu masuknya hasyapah ke dalam farah perempuan. Masuk hasyapah tu pula keseluruhan hasyapah. Kalau separuh tidak dikira. Walaupun tidak keluar air mani sekalipun, walaupun tidak berasa sedap sekalipun, walaupun tidak kerah batang zakar sekalipun, asal masuk maka wajib mandi. Walaupun sengaja tak sengaja sekalipun, semua tu wajib mandi. Atau keluar mani ni sama ada jalan jima atau selain jima. Dia boring dia tak tahu nak buat apa, tak faham kharidah, dia pun istimna. Contoh maka wajib mandi. Keluar mani ni sama ada sengaja pun ataupun tidak, dalam mimpi ke ataupun bukan, maka secara mutlak dia tu wajib mandi. Ataupun selesai daripada haid atau nifas. Jadi nak tahu selesai haid atau nifas tu, maka kena mengajilah haid nifas pula malam ni khatam. Tu khatam kali kedua kita ni. Tu asyik khatam kali kedua. Jadi suci daripada haid atau nifas. Kaedah dalam mazhab Syafi'i, bila zahir saja tak ada darah, hukum suci, wajib mandi. Bila datang darah balik, hukum zahirnya haid. Kalau masih dalam tempoh imkanul haid, tempoh kemungkinan boleh datang haid, maka dia wajib hukumkan dirinya haid. Kalau dia tu dah berhenti darah, wajib hukumkan secara zahirnya dia telah suci. Maka wajib mandi sekalian badan dengan 2 rukunnya rukun mandi. Pertama, niat di dalam hati, sama juga. Dia at-talaffuz fi niyah itu sunat. Adapun niat itu wajib tapi dalam hati. Kalau dia lafaz lain, niat lain, maka ikut hak niat tu lah, walaupun lafaz lain. Di waktu, bila kena niat, di waktu ni dari sudut nak bagi sah ni, di waktu permulaan mandi. Permulaan mandi ni, contohnya kita letak air, permulaannya di tangan. Tangan lah kita start. Ataupun di kaki, kakilah kita start. Ataupun di kepala lah kita start niat, supaya air yang mencurah itu jatuh ke badan kita, itu mengangkatkan hadas besar di tempat tersebut. Tapi kalau kita basuh habis satu badan, tak niat apa langsung, tak sah. Hanya mandi biasa, kena basuh balik. Ataupun kita basuh kat kepala, start kepala tak niat lagi, bila air turun sampai ke pinggang baru niat, maka pinggang ke bawah tu sah, atas pinggang sampai ke muka tu kena buat balik. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, seumpama
Apa ni? Di waktu permulaan mandi, seumpama katanya kata seorang, sahaja aku mengangkat hadas besar daripada sekalian badan, lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadathil akbar. An kullil badan. Atau sahaja aku mandi wajib, mandi fardu, ataupun mandi wajib, at-taharah anil hadath, bolehlah kau. Keduanya membasuh sekalian badan adanya. Jadi ini atas pandangan mu'tamad Imam Nawawi. Imam Rafi'i ditambah satu rukun lagi, iaitu kalau dia najis aini, dia perlu hilangkan terlebih dahulu najis aini. Kalau najis hukmi tak ada khilaf lah. Mana sama-sama sepakat kata bila lalu air dia akan terangkatlah hadas tu. Terangkatlah najis tu, habis. Adapun sunat mandi, bermula daripada mandi tu mendahulukan membasuh najis yang di badan. Hak ni bukan sunat dah patutnya ni. Memang wajib dah patutnya. Bila wajib? Bila dia tak boleh sampai air ke anggota tersebut kalau ada najis tu. Kalau termasuk dalam sunat nampak macam pelik sikit, apa itu? Sebab menghilangkan najis tu hukum dia wajib. Kitab Hasyiah Al-Bijirmi ala Iqna' sebut at-tadammukhu bin najasati haramun. Berlumuran dengan najis itu hukum dia haram, maka segera dia kena hapuskan, dia kena sucikan. Dan membasuh segala kotor yang di badan, yakni kotor yang bukan najis, daki-daki, di kuku, di badan, di celah-celah ketiak, di celah-celah paha, zakar dan sebagainya. Dan membaca Bismillahirrahmanirrahim di permulaan mandi. Jadi sebelum mandi pun ada sunat mandi juga. Sugi, baca Bismillah. Tapi Bismillah ni serta permulaan mandi. Dia macam wuduk lah, sama dia macam wuduk. Dan mendahulukan air sembahyang, kena ambil wuduk dulu. Jadi ambil wuduk ni kena tengok, kalau dia sudah berhadath, maka niatnya nawaitu raf'al hadathil asghar. Kalau dia tidak berhadas, masih lagi ada hadas, contohnya dia keluar air mani dalam keadaan dia duduk tetap papan punggung, maka tidak batal wuduk dia. Maka saat lagi dia hanya semandi, dia hanya niat sahaja aku sunat wuduk kerana Allah Ta'ala. Selesai. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan menghadap kiblat. Hadap kiblat pun sunat juga ketika mandi seperti mana wuduk. Dan membasuh badan 3 kali, kiri 3 kali, kanan 3 kali, pala 3 kali, 3 kali 3 kali. Sunat meniga. Dan membaca doa jika selesai daripada mandi, iaitu doa tu doa habis mengambil air sembahyang yang tersebut di atas adanya. Hak tadi tu lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fasal syarat air sembahyang dan syarat mandi. Syarat wuduk dengan syarat mandi. Bila kata syarat sini, syarat sah, iaitu syarat tu 8 perkara, ada 8. Pertama-tama Islam. Ni nak sah. Jadi Islam wajib sah ambil wuduk. Dan begitu juga Islam wajib ambil wuduk bila nak sembahyang. Wajib mandi wajib ketika nak sembahyang atau tawaf. Sama jugalah. Ni syarat sah. Kedua, tamyiz, yakni sudah biasa. Tamyiz, yakni sudah biasa olehnya oleh seorang. Tamyiz, yakni sudah biasa olehnya seorang membedakan barang yang suci daripada barang yang keji. Ni dhabit musannif. Dan bisa makan, boleh makan, minum sendiri. Tu dhabit lah. Jadi kalau kita tengok tahi, dia kata geli, maknanya sudah tahulah tu, itu benda yang tak elok. Tapi kalau dia bukan mumayyiz, tahi pun dia rogul, air pun dia rogul. Boleh makan sendiri, tak boleh lagi, kena suap, maka tu bukan mumayyiz. Tapi kalau dia boleh makan, cuma saja dia nak suruh mak dia suap, tu lain. Jadi kena syarat lagi, iaitu umur dia 7 tahun.
7 tahun dan ada sifat begini, maka dia mumayyiz. Maka kanak-kanak yang bukan mumayyiz tidak sah sembahyang ataupun ibadatnya. Kanak-kanak yang mumayyiz sah ibadatnya meskipun tidak wajib lagi ke atasnya sembahyang puasa. Kemudian kata musannif, dan syarat ketiga suci daripada haid dan nifas. Kalau dia dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dia niat mandi junub, dia niat wudu, maka hukum ni haram. Tidak sah. Tapi kalau dia membasuhkan muka badan dia kerana benda yang harus an-nadhafah, nak suci, hak tu tak ada masalah. Keempat, bahawa tiada ada yang menegah air kepada anggota seumpama liling ataupun getah ataupun sisik ikan noktah. Apa-apalah yang berjisim, yang berjirim. Jadi lilin maksudnya butir jiling tu, iaitu jiring tu. Getah, butir getah tu. Adapun inai yang telah melekat ataupun inpen yang sudah melekat, yang mana sekira-kira kita korek tak keluar jiring, maka dia tu dihukumkan sebagai sah. Boleh, tak ada masalah, kerana dia bukan jiring. Jadi kalau orang pakai inai tu, janganlah lebih toreh dia punya jari tu bodoh dia panggil. Ada orang buat lagu tu. Kelima, mengetahui akan segala fardunya, fardu wuduk dan fardu mandi. Ini wajib supaya kita dapat ketahui benda yang kita buat tu wajib. Andai kata dia kata semua sunat, hukum dia tidak sah. Ataupun dia tu kata ada yang sunat, ada yang fardu, tanpa dia takyinkan mana satu. Itu hukum dia sah bagi orang awam. Ataupun benda yang fardu dia kata sunat, benda yang sunat dia kata fardu, tidak sah. Ataupun dia kata semua fardu berlaku, sah. Asalkan benda fardu tu dia tak i'tikad sunat. Itu. Keenam, jangan mengiktikadkan sesuatu daripada segala fardunya fardu seorang itu sunat. Baik kurang tadilah. Ketujuh, dengan air yang suci menyucikan, iaitu air mutlak, air yang semata-mata air. Maka tak terkeluarlah air tepeng, temilu, hak tu air mutaghayyir, atau air yang telah digunakan untuk mandi, air yang telah digunakan untuk wudu, air yang telah digunakan untuk basuh najis, yang tak berubah warna, rasa dan bau, itu mustakmal. Ataupun air yang untuk basuhan najis yang berubah bau ataupun rasa ataupun warna ataupun ketiga-tiganya, hak tu mutanajis. Maka hak tu tidak boleh buat untuk wudu dan juga mandi. Kedelapan, jangan ada di dalam anggota seorang barang yang merubahkan air. Jangan ada pada anggota benda yang boleh merubahkan air. Contohnya di anggota dia tu ada benda yang dia tak boleh keluar. Contohnya ada tahi cicak lah. Lepas tu kesan bila air lalu situ, air jadi hitam. Contoh. Maka air yang hitam tersebut lalu atas badannya tidak sah. Adapun jikalau yang mengambil air sembahyang itu hadas seseorang yang mengambil sembahyang daim, yakni sentiasa keluar kencing, ataupun darah sini darah istihadah, ataupun kentut dan sebagainya, maka tambah lagi syaratnya, syarat wuduk dan mandi, iaitu apa? Masuk waktu dan segera adanya. Yang ini segera untuk melaksanakan secara mualat. Mualat ni, segera sini makna mualat, kena segera daripada basuhan pertama ke basuhan kedua, basuhan kedua ke basuhan ketiga, basuhan anggota A kepada anggota B. Lepas tu anggota B pula basuhan pertama ke basuhan kedua, basuhan ketiga sehingga ketiga, sampailah akhir basuh kaki. Lepas tu kena segera sembahyang. Kalau benda-benda yang bukan membabitkan sembahyang, dia tak boleh tunggu. Dia nak jawab phone dulu ke, kena buat balik. Kalau bagi orang perempuan, kena buat balik sumbat kapas, basuh parah dan sebagainya. Samalah bagi orang yang kecil dedah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka tambah lagi. Mana? Habis. Fasal. Bermula yang membatalkan air sembahyang 4 perkara. Pertama-tama, yakni daripada 4, keluar najis. Najis ni apa dia? Darah ke, kecing ke, berak ke, apa-apa yang najis lah. Atau angin. Angin ni sama ada kubul atau dubur.
Jadi perempuan yang keluar angin daripada kubul, batal semayang dia, air semayang dia. Atau lain daripada angin dan juga najis, daripada kubul atau dubur. Noktah. Keduanya bersentuh laki sama perempuan yang bukan mahram. Satu. Dan tiada apa tu? Apa tu mahram dan tiada ada antara keduanya. Dia nak kata keinginan ni. Tiada dinding, yakni tiada hijab. Tiada dinding antara keduanya, antara bukan mahram lelaki perempuan tu. Tamanya dia bukan mahram. Makna kalau mahram batal lah. Walaupun bersyahwat sekalipun tak batal. Cuma haram lah kalau bersyahwat tu. Kemudian mana tadi? Tiada ada dinding antara keduanya. Tak ada lapis. Walaupun lapis tu senipis tisu sekalipun tak ada, baru batal. Kalau ada walaupun senipis tisu, tak ada masalah. Dan keduanya itu besar ni dewasa. Tapi tak semestinya perlu baligh. Besar tu di atas digumbirahi. Payah dia punya hijau tu. Besar di atas digembirahi ketika bersentuh akan kemaluan kubul atau dubur dengan telapak tangan. Sampel ni. Ni sampel betul ni. Kita ni dah besar maksudnya dewasa, maksudnya dia belum tentu dewasa ni baligh. Di atas digembirahi, mana ada berahi, ada syahwat ketika bersentuh akan kemaluan kubul atau dubur dengan telapak tangan. Macam ni ketiga. Allah, sila. Itu rasa pelik. Dan keduanya besar. Keduanya laki perempuan tu besar. Di atas digembirahi, makna ada berahi syahwat bila tengok dia. Noktah itu. Jadi dia ada syahwat. Jadi pertamanya bukan mahram, yang keduanya tak ada hijab, yang ketiganya orang tersebut besar maksudnya kalau kita tengok dia kita berahi. Tu. Ini tak mesti tunggu balik, murahiq pun boleh dah. Murahiq ni orang yang dekat-dekat balik. Namanya murahiq, dekat-dekat 15 tahun. Kalau dia tak balik dengan benda-benda syarat-syarat fiqh tu lah, fiqh ke mani ke, tu. Habis. Ketiganya mana hilang lah. Ketiga bersentuh akan kemaluan kubur atau dubur dengan telapak tangan. Telapak tangan hak ni. Batin perut tangan, batin perut jari. Kalau tepi ni tak batal, atas ni tak batal. Kalau hak ni kena begini kena tekan. Kalau bahagian ibham, bahagian ibu jari kena tekan kuat sikit. Kalau bahagian ni tekan biasa-biasa saja. Maka yang tak kena itulah, kalau kena kemaluan kita tidak batal. Ataupun kubul ataupun dubur. Jadi kalau nak gaul gini lah. Jangan gaul gini habis sikat. Astaghfirullahalazim. Garah kanan tu. Macam rajin Aduh, awak. Sikat rambut bawah. Sikat rambut atas, sikat rambut bawah. Allah pagak ni, tak cukup ni. Allah jeng tu. Tadi dengan telapak tangan. Keempat, hilang akal dengan gila. Yang ni dengan sebab gila. Hilang. Atau pitang ni pengsan, hilang juga. Hilang terus. Atau tidur pun hilang akal. Cuma hilang akal gila ni itu hakiki. Hilang akal pitang ni pertengahan, hilang akal tidur ni tidak
pertengahan, tidak tinggi. Kurang lah. Sebab tu kalau dalam bab puasa, gila tu batal puasa, petang tak batal puasa lagi kalau dia sedar walaupun sesaat dalam tempoh sehari tu. Kalau tidur pilah semalaman sekalipun, sehari semalam tak batal apa sudah. Melainkan tidur yang tetap duduk sila. Tetap duduk sila ni maksudnya tetap duduk punggung. Punggung tu duduk tetap. Sekira-kira kalau kita duduk, try kentut. Kalau tak nak keluar, tetap punggung tu. Tapi kalau kita duduk itu masih lagi keluar angin, maka kita punya duduk tu tak tetap apa-apa punggung. Kalau orang gemuk sangat atau kurus sangat tu, boleh keluar angin kerana ada ruang. Lelak lah. Dia bukan mengantuk, lelak lah ngantuk tu. Tidur tu. Kalau tak lelak tu ngantuk ke tidur. Pasal apabila batal air semayang, maka haram semayang. Haram lah. Sebab apa haram semayang? Kerana ada unsur tala'ub, bermain-main. Dan haram tawaf di Kaabah, sama juga ada unsur tala'ub, main-main. Dan haram memegang Quran. Memegang maksudnya alhamlu, pegang tafsir yang ada Quran. Kena tengok tafsir banyak atau Quran banyak. Tafsir banyak tidak masalah, Quran banyak ada masalah. Kalau 50-50, lebih baik ihtiyat tinggal. Atau mengangkatkan Quran. Pegang, sentuhlah. Silap, pegang tu sentuh, angkat tu alhamlu. Melainkan kanak-kanak yang hendak buat mengaji adanya. Orang budak-budak yang baru nak mengaji. Budak-budak sini budak-budak mumayyiz. Adapun budak-budak yang tidak mumayyiz, mak pak tak boleh bagi, sekali dia buang. Jadi kecuaian pada mak pak dosa pula. Jadi bagi orang yang mumayyiz boleh, tak ada masalah, supaya nak bagi gemar dia tu mengaji Quran. Asyik batal pas sudah Allah kena ambil sokmo, habis. Hasal apabila datang hadis pula. Apabila dapat hadas besar daripada jima' atau keluar mani, maka haram sekalian yang tersebut itu. Tadi itulah, sentuh Quran, angkat Quran, haram sembahyang, haram tawaf. Tapi dan ditambah lagi haram membaca Quran. Ni kalau jima', kalau hadas besar. Ini tak boleh. Kena qasak lah sini kalau baca Quran. So qasak zikir ataupun itlaq. Dengan qasak tilawah, tu yang haram. Adapun qasak zikir tak ada masalah. Qasak mutlak tak ada masalah. Dan haram keluar mani, dan haram duduk di masjid, tawakuf. Duduk mengiring ke, duduk sila ke, diri ke, dan sebagainya. Adapun perempuan yang dapat haid atau nifas, maka haram atasnya perempuan itu sekalian yang tersebut itu, iaitu pada hadap kecil dan hadap pertengahan. Tadi hadap pertengahan, ni hadap besar. Maka tambah lagi haram atasnya atas perempuan, iaitu apa? Berjalan di dalam masjid. Bagi orang yang mengkhawatiri jatuh darahnya, hukum dia haram. Bagi yang tak mengkhawatiri darahnya jatuh, hukumnya makruh. Dan haram atasnya atas perempuan haid puasa. Tak boleh. Kalau orang junub boleh puasa kerana dia wajib mandi lah. Puasa tidak ada syarat sahnya suci daripada haid, suci daripada hadas tak. Dan haram jima'. Siapa yang haram? Dia yang haram, suami pun haram. Tapi kalau darurat harus, kerana atas kaedah ad-daruratu tubihul mahdurat. Atau bergurau. Ni istimta'. Yang ni bergurau tu bercanda. Seindu. Dengan antara pusat sama lutut. Pusat sama lutut maksudnya pusat sampai lutut. Ini atas pandangan mu'tamad. Pandangan kedua, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab sebut boleh asalkan jangan jima'. Pandangan ketiga, kena tengok dia ni warak ke tak. Kalau warak jangan, kalau warak boleh untuk main antara pusat dengan lutut. Kalau tidak warak maka tidak boleh, hukum dia haram. Itu tafsilan 3 pandangan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Lagi haram atasnya tadi duduk di masjid, maka mana tadi tersebut, maka haram atasnya sekali tersebut. Mana dia? Dan haram atas suami menjatuhkan. Hilang semua.
Suami menjatuhkan tolak, tak boleh hukum dia haram kerana dia melambatkan lagi iddah seorang perempuan. Kena tolak waktu suci saja. Tolak haram tapi jatuh tak? Jatuh. Waktu haid, melainkan jika dengan permintaan isteri seorang suami tadi, di waktu itu adanya. Di waktu mana? Di waktu haid. Apa dia panggil? Dia panggil sebagai apa tu? Khuluk. Betul tak? Khuluk tebus tolak. Dengan mana suami membayar sekian-sekian duit, maka tertebuslah tolak tersebut dengan isteri bayar duit. Isteri bayar duit contohnya, suami minta 1,000. Maka isteri membagi 1,000, maka tertebuslah tolak di situ. Khuluk. Kalau fasah kat hakim, kalau tolak dekat suami. Qala al-musannif rahimahullah, fasal. Adapun perihal tayamum, iaitu tayamum jikalau ketiadaan air. Tayamum ni boleh berlaku beberapa perkara. Antaranya kalau tak ada air. Kalau tak ada air, boleh menggunakan tebu tanah yang suci untuk tayamum. Tak ada air ni maksudnya tak ada air lah. Sejak daripada basuh muka sampai kaki tak ada air. Maka dia kena tayamum. Ataupun ada air, ada basuh muka, tiba-tiba bila nak basuh tangan, air tak ada. Kering habis semua. Maka start situ ganti tayamum pula untuk basuh tangan. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, Allah tu. Tu malah ke kambing. Ngantuk lah tu. Kata musannif rahimahullahu taala, apa yang sur? Allah surahmu. Dapat penyakit yang ketiadaan air, atau dapat penyakit yang menjadi darurat kalau kena air. Sejuk lajak ke, sejuk lajak jadi stroke, maka dia kena tayamum saja. Tayamum lah. Maka wajib tayamum ganti daripada itu semayang. Bukan itu semayang, itu air semayang. Atau daripada mandi. Mandi Jadi kalau mandi tak ada air terus, baru tayamum semua. Kalau ada air tapi ada bahagian tak boleh kena air, maka dia kena wajib basuh hak yang sahih dulu. Anggota yang sihat dulu basuh sama dengan wudu. Kemudian anggota yang berjabirah tadi wajib dia sapu di atas jabirah. Sapu tu pula khilaf ulama, ada yang kata ba'duha, ada yang kata kulluha. Seluruh jabirah wajib sapu air ataupun sebahagian jabirah wajib sapu air. Kemudian tanah pula. Kemudian tangan tu ataupun mana-mana anggota yang tak boleh kena air wudu tu ataupun mandi, maka dia tu tayamum ganti pada tangan tersebut ataupun anggota tersebut. Jadi kalau mandi cukup dia tu tayamum sekali kerana anggota bagi mandi satu saja, iaitu badan. Kalau untuk wudu maka dia perlu tayamum beberapa kali lah kalau banyak balut. Contoh tangan dengan kaki balut, maka dia kena ulanglah tayamum tu 2 kali atau 3 kali atau 4 kali berdasarkan balut. Kalau 2 tangan balut, 2 kaki balut, 4 kali dah tayamum, ganti daripada wudu tersebut. Adapun sapu tanah ke atas jabirah, sapu debu tanah ke atas jabirah, hukum dia sunat. Tu dalam kitab An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka wajib tayamum ganti daripada itu air semayang atau daripada mandi. Mandi wajib atau mandi sunat, sama juga. Air Adil Fitri, hari Jumaat tak ada air, maka sunat tayamum. Adapun syarat tayamum, maka bermula daripada itu syarat tayamum wajib dengan tanah debu yang suci. Jadi debu, kalau pasir berdebu tak apa, pasir tak berdebu tak boleh. Yang suci, kalau mutanajis tak boleh, kalau musta'mal tak boleh. Lagi sesudahnya seorang istinja. Kalau sebelum istinja tak boleh, kerana tayamum itu taharah darurah. Berbeza kalau wudu boleh. Kalau kita tak membasuh berak lagi, kita nak ambil wudu, kerana dia taharah qawiyah, taharah yang kuat. Dan suci daripada najis, samalah. Suci daripada najis ni dari sudut anggota tubuh.
Anggota tubuh ni bukan di pakaian. Pakaian tak syarat suci pada najis baru boleh tayamum. Ni di anggota tubuh sahaja. Bukan di pakaian, bukan di tempat semayang, kan. Dan sesudahnya seorang tu masuk waktu semayang, baru dia tayamum kerana dia taharah darurah. Sebelum waktu semayang tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Dan sekali tayamum boleh buat sembahyang satu fardu sahaja, yakni walaupun bernazar. Kecuali dalam kitab Bidayatul Mubtadi itu sebut dia tertinggal satu sembahyang fardu, tapi tak tentu mana satu, tak tahu zuhur ke asar ke isyak ke maghrib. Dia pun buat satu tayamum ganti 5 waktu, sah. Tu. Adapun sembahyang sunat boleh berkali-kali dah. Boleh berkali-kali dengan satu tayamum. Hatta sembahyang jenazah fardu kifayah. Kerana sembahyang jenazah berada pada maqam sunat walaupun dia tu fardu. Adapun rukun tayamum, maka bermula daripada itu rukun tayamum mendahulukan tanah debu itu ke muka sekali. Buat muka luar, tepuk dulu. Lepas tu dah ada niat dah ni. Naqal ni mana? Pindah tanah ni dah ada niat dah. Lepas tu sapu muka. Sekali saja tidak sunat meniga dalam tayamum. Maka adalah niat ini wajib berbarang ni sama-sama pada meletakkan dua telapak tangan di atas debu itu. Start pada debu tu dah niat. Dan jangan lenyap niat itu hingga menyapu muka dengan debu ini. Jadi start sini naqal, kita dah niat dah sampai ke muka, stay niat, jangan hapus niat. Itu atas pandangan mu'tamad. Pandangan kedua, kalau kita waktu pindah tu hilang niat, waktu di muka tu niat ada pun sah juga. Jadi ini pandangan mu'tamad lah. Maka adalah tadi debu tanah itu ke muka tadi. Allah. Dan kedua tangan sekali. Mana ni? Sembahyang satu fardu, adapun sembahyang sunat boleh berkali-kali. Adapun rukun tayamum, maka bermula daripada itu mendahulukan tanah di debu itu ke muka sekali. Dan kedua tangan sekali. Tangan sekali. Sekali ini, sekali sini. Okey. Sekali kedua berniat sahaja, ni yang kedua, sahaja aku mengharuskan bersembahyang fardu dengan ini tayamum lillahi ta'ala. Gitu lah. Dia ibadah, mengharuskan ibadah sahaja, bukan mengangkat ke hadas. Maka adalah niat ini wajib berbareng, yakni wajib disertai pada meletakkan dua telapak tangan di atas debu itu. Dan jangan lenyap niat itu hingga menyapu muka dengan debu ini habis. Ketiga, menyapu muka sekali. Itu yang wajib. Dah meniga tak wajib. Keempat, menyapu dua tangan hingga ke siku sekali pula. Maka tiada sunat 2-3 kali. Tak sunat. Dia beza dengan wudu. Kelimanya, tertib antara menyapu muka dan menyapu dua tangan. Jangan terbalik. Kalau terbalik tidak sah. Adapun sunatnya, sunat tayamum, membaca bismillahirrahmanirrahim di permulaan tayamum, macam wuduk, macam mandi. Bila tu start daripada sentuh tanah tu, bismillahirrahmanirrahim, niat naqal sampai ke muka. Dan jika selesai, maka sunat membaca doa sesudah tayamum air semayang, yakni baca doa macam habis air semayang. Sesudahnya air semayang, yakni sesudah mengambil air semayang. Adapun yang membatalkan tayamum, iaitu yang membatalkan tayamum tiap-tiap yang membatalkan air semayang adanya. Mudah. Apa dia? Contoh dia, keluar daripada kubur-dubu, sentuh laki perempuan. Jadi kalau ada orang kata jatuh tarik cicak itu batal semayang, tak batal. Itu bukannya benda yang membatalkan wudu. Jadi orang yang bercakap begitu tak lepas fardu ain. Dia kena mengaji irsyadul anam. Dia tak erti antara batal wudu dengan batal semayang. Dua tu tak boleh beza. Jadi tak boleh cakap lah bab agama gitu. Air apa ni rekam tau. Aduh lah. Aduh, boleh
pula macam tu. Pasal perihal segala najis. Nak bincang najis pula. Bermula daripada itu najis ialah anjing. Start dengan mughalladhah dulu. Dan babi dan arak. Sudah. Arak ni bukan mughalladhah. Arak ni najis mutawassithah. Babi tu najis macam anjing atas dasar qiyas. Anjing jadi najis kerana ada hadis. Tu, gitu. Babi kata Imam Mawardi dia qiyas ke anjing. Dia tak ada dalil tapi qiyas. Tu bahaya tu kalau orang kata dari Quran sunnah aja. Jadi babi tu tak najis pula lagi. Dan arak tu najis mutawassithah. Jadi kalau tumpah arak kasbah di baju wajib basuh baju, wajib basuh. Tu kerana dia tu air yang najis. Dan tiap-tiap minuman yang memabuki. Dan kecing najis mutawassithah. Kecing ni boleh dua pula. Kecing budak 2 tahun, lelaki yang minum air susu sahaja, ataupun selain daripadanya. Kalau selain daripadanya mutawassithah. Kalau bayi yang 2 tahun lelaki yang minum air susu ibunya saja, hak tu mukhaffafah. Tapi wallahualam zaman sekarang ni tak tahulah. Bayi sekarang ni kadang-kadang umur 2 tahun pun dah reti makan lah. Dia makan macam-macam. Jadi susah juga kalau kita nak kata macam mana. Ada ke tak orang yang betul-betul 2 tahun ni makan susu ibu je zaman sekarang ni? Tak tahu. Kita tengok macam tak ada. Semua makan, tengok opak dia makan, dia pun sedap makan juga. Kunyahlah gugang. Susu lain tak boleh, kena susu ibu. Susu lain dah ada campuran, maka dia kenyang dengan sebab benda lain. Jadi ini makanan yang mengenyangkan saja. Kalau makanan tak mengenyangkan, contoh ubat tu tak ada apa. Ataupun tahnik kurma tu, kurma tu bukan mengenyangkan, dia nak tahnik saja bagi manis. Tu tak kira. Tak, dia susu ibu sahaja. Dia tak apa, bobek dia susu ibu, bukan susu lain. Mana lagi? Dan tahi manusia. Dan tahi binatang. Dah manusia binatang sama. Astaghfirullahaladzim. Ada? Mana nak jadi ibu? Dia boleh kahwin. Tu kena tengok lain. Jadi ibu susuan ke tak walau khunsa. Allahu'alam. Tapi nak jadi ibu je lah. Tapi boleh ya jadi ibu kalau dia tak kahwin, tak syarat ada kahwin tak. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, darah dan nanah. Tu mutawassithah. Darah ni kalau sedikit dimaafkan. Kalau banyak tak dimaafkan. Sedikit yang dimaaf ni pula kalau bukan ikhtiar dia. Dia bukan toreh ke. Kalau toreh tak boleh tak dimaafkan. Dan apa tu? Madhi. Air madhi putih bersih. Najis. Air madhi perempuan lebih banyak daripada air madhi lelaki. Dan wadi, sama juga wadi. Najis juga air yang keluar apabila penat bekerja ataupun lepas kencing. Dan anggota bangkai segala binatang, yakni anggota bangkai yang ketika hidup. Kalau bangkai mati dah. Jadi kalau anggota yang tercabut ketika hidup, bangkai juga. Kena tengok dia waktu mati. Jadi waktu mati bangkai juga. Kalau dia tidak ada sembelihan syarak. Kalau ada sembelihan syarak maka sah. Ataupun dia ada sembelihan syarak tapi tak sah dimakan kerana haram dimakan syarak. Itu pun tak sah juga. Contoh harimau kita sembelih, tak sah juga. Melainkan ikan. Ikan boleh. Ikan ni boleh. Dan belang-belang kayu. Ni pelik ni. Yang ni nak kata belalang. Tak tahu orang sana panggil belang kayu ke mana. Kena cek Jakarta tu. Boleh cek tu bahasa tu.
Habis. Ni bangkai, bangkai yang segala binatang yang mati, melainkan ikan dan belalang. Satu lagi dia tinggal, manusia. Manusia pun sama juga, kalau mati bangkai dia itu tidak najis. Dia panggil bangkai. Kasar gitu. Kita tak panggil bangkai, kita panggil mayat. Qal muallif rahimahullahu ta'ala, melainkan bulu binatang dan segala anggota binatang, dan segala anggota binatang yang hidup jika berpisah daripada binatang yang binatang satu tu. Lembu elok-elok cabut kaki dia. Hukumnya haram. Dia tu bukan halal, dia najis. Seperti bangkai. Maka hukumnya, hukum anggota yang terpisah tu seperti bangkai, melainkan bulu binatang yang halal dimakan dagingnya yang binatang. Contohnya apa? Bulu lembu, bulu kambing. Sebab tu kalau ada orang buat video bulu kambing biri-biri tu dia apa? Dia shave ataupun dia potong jadi kulit. Boleh tu tidak najis sebab dia halal dimakan. Maka bulu dia pun halal untuk dibuat apa-apa kalau dia tu potong, tak perlu disamak dan disertu. Fasal perihal memasukkan membasuhkan barang yang kena najis. Nak basuh najis pula. Bermula jikalau najis yang mughalladhah, iaitu najis yang mughalladhah, anjing, babi. Mughalladhah tu sebab apa mughalladhah? Kerana cara basuhan dia berat. Kena 7 kali basuhan. Salah satu daripadanya basuh dengan campuran debu tanah. Sama ada campur sekali dengan air ataupun letak debu tanah dulu baru siram air. Boleh lah kau. Maka wajiblah sertu. Ni sertu. Bukannya sama. Kita bahasa moden sekarang samak. Samak tu lain. Samak tu kulit. Iaitu sertu tu. Membasuhkan najis anjing ataupun babi tadi, mughalladhah 7 kali. Basuh 7 kali. 7 kali ni macam ni. 7 kali ni dengan makna basuhan pertama tu hilang air najis. Kemudian basuhan lagi 6, basuh lagi. Mana bila kita corot pancut tu, basuhan pertama tu hilang air najis. Maka yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh selesai. Tapi kalau kita basuh sekali tidak hilang air najis, 2 kali tak hilang lagi, 100 kali tak hilang lagi, 101 baru hilang, baru kira 1. Tu gitu cara dia. Tujuh air tanah boleh. Dia syarat saja salah satunya air tanah. Contoh kita basuh dalam kitab furuk masail sebut, basuh di sungai yang keruh. Situ tak cari tanah adalah. Memang basuh situ 7 kali. Sama ada 7 aliran, 7 kali gerak dan sebagainya. Jadi 7 kali. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia wajib sertu membasuhkannya 7 kali, dan yang sekalinya itu dengan campur tanah. Dengan campur tanah ni macam mana? Sekira-kira dia tu jadi keruh air. Campur tu. Kalau tanah sikit dengan makna tak keruh lagi, tak jadi, dia kena sampai keruh. Atau lumpur yang suci. Lumpur pun asal tanah juga, cuma dia cair sikit. Sesudahnya hilang rasanya, sesudah basuh tu hilang rasanya dan baunya dan rupanya. Kena hilang. Kalau tak hilang tak sah lagi. Kena buat lagi. Adapun lain najis, maka jikalau ainiyah, lain najis makna lain daripada mughalladhah. Maka jikalau ainiyah, yakni najis itu najis aini, iaitu najis yang ada rupanya. Rupa najis. Rupa sini maksud warna lah Sebab saya dia kata atau rasanya, rasa najis. Rasa tu rupa dah. Mungkin rupa di sini makna warna. Warna tu tak ada. Atau baunya bau najis. Jadi najis yang ada salah satu ni dia panggil najis ain. Mana ada benda lagi. Kalau tak ada tiga-tiga bau najis hukmi.
maka dibasuh, maka wajib dibasuh hingga hilang tiga-tiganya, tiga-tiga bau, rasa, warna. Adapun jikalau najis hukmiyah, yakni najis tersebut sudah kering, sekira-kira sudah tidak ada bau, rasa atau warna, memang tak ada kering, maka wajib basuh juga, wajib basuh juga, sebab dihukumkan pada tempat tersebut masih najis. Dituangkan air, masih tak berubah bau, rasa, warna, maka jadilah air itu mustakmal dan bersihlah tempat tu. Iaitu bekas najis yang tiada lagi ada rupanya rupa najis, atau rasanya najis, atau baunya najis. Maka memadai membasuh najis itu dengan menyiram air padanya pada najis sekali saja, iaitu kena air itu berjalan. Berjalan ni mengalir pada tempat-tempat najis itu adanya. Jadi contoh tahi sini, kita pun hilangkan air tahi kucing lah. Jadi dah bersih dah, sekira-kira jadi hukmi, maka kita dah lak elok dah, sekira-kira jadi hukmi. Hanya tuang air sekali saja, kita gosok-gosok, tengok ubah tak rasa, tak berubah, warna tak berubah, bau tak berubah juga, dah hilang dah bau dia, tiga-tiga tu hilang, suci lah tempat tu. Cuma sunatnya basuh kali ketiga, basuh kali kedua. Dan tidak perlulah kita basah satu rumah. Kalau contoh tahik situ je lah. Mana kalau kita tahik contoh tahik kita besar botol ni, jadi air itu mestilah lebih daripada kodok ni. Gitu je lah. Tidak perlu sampai satu basuh. Tu ni tak payah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, fasal perihal haid dan nifas. Baru berjuang nifas ni. Mujur tak payah ni. Tu berulang sekurang-kurang haid sehari semalam. 24 jam, sama ada ittisal atau infisal, sama ada bersambung direct 24 jam ataupun putus-putus dalam tempoh 15 hari 15 malam. Tempoh yang nakak celah-celah tu, khilaf ulama, ada yang kata qaulus sahab haid, itu pandangan mu'tamad, pandangan asah. Pandangan kedua kata tidak haid, bahkan suci, sah sembahyang dia, maka tu qaul sahab. Qaul sahab. Qala al-muallif rahimahullah. Dan ghaliknya ghalik haid 6 atau 7 hari. Samalah ghalik haid ni sama ada ghalik ma'a ghairihi ataupun tidak. Macam tadilah, aqallu ma'a ghairihi ataupun tidak. Aqallu ma'a ghairihi maksudnya dia tidak ittisal 24 jam, tapi bila gabung jadi 24 jam. Itu maksud aqal min ghairi. Itu kita dah tulis dah itu. Kalau ada lupa tak tahu. Sama juga ghalik, dia pun ada aqal ghairi ataupun ghalik semata-mata. Makna direct 6 hari, direct 7 hari atau ghalik. Kalau putus kira-kira 6 hari 7 hari, itu ghalik ma ghairihi. Serta lain. Dan sebanyak haid itu 15 hari. Noktah. Inilah yang dihinggakan banyak haid, yakni melalui istiqra'. Dan sekurang-kurang suci antara 2 haid 15 hari, yakni 15 malam. Jadi nak kira 15 hari ni maksudnya hari pertama sampai hari ke-16. Hari pertama sampai hari kedua baru sehari, sampai hari ke-16 baru 15 hari. Tu. Dan sebanyak-banyak dan tiada dihinggakan banyak suci. Suci tak ada had. Suci tidak ada had. Tidak ada had sama sekali bagi suci. Qala muallif rahimahullahu ta'ala. Dan sekurang-kurang nifas itu sekali keluar darah sehabisnya beranak. Yakni keluar darah nifas tu mesti syaratnya habis kandungan dia tu. Sama ada tahu amain, 2 beranak ataupun tidak, mesti habis, selesai. Jadi keluar tu pula sekali keluar. Mana sekurang-kurang nifas tu sekali sini seperludah lah kita kata. Selahdah. Dan ghalik nifas 40 hari. Dan sebanyak-banyaknya nifas 60 hari. Jadi kalau lebih 60 hari, maka padanya ada istihadah, ada nifas. Atas pandangan mu'tamad. Pandangan kedua senang cerita 60 hari nifas,
selebihnya haid. Mujur khilaf tu tak ada dalam haid. Kalau khilaf tak ada dalam haid, rasanya tak ada orang yang salah dalam haid. Mari 17 hari, 15 hari tambah haid, 2 hari nifas, 2 hari istihadah. Oh, tak ada dah salah. Tapi tak ada, tetap berlaku pada haid. Hanya berlaku pada nifas saja. Kalau keluar darah 65 hari, maka 60 hari haid, 5 hari haid. 60 hari nifas, 55 hari yang baki itu haid. Tu atas pandangan kedua lah. Pandangan yang muktamad kena tengok tamiz. Jadi kalau anda kata tak tulis ke, terlupa tulis ke, maka pakailah pandangan kedua, tak ada masalah. 65 hari ni aku tak tulis apa warna ni, terlupa yang betul-betul terlupa. Maka pakailah pandangan kedua, boleh 60 hari. Istirahat nifas, 5 hari baki haid. Tu atas pandangan yang kedua. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan tetapi apabila dapat suci daripada haid sekalipun belum cukup sebagaimana biasanya, makna ni sekalipun apabila dapat suci, makna lepas dia keluar darah haid, dia suci nakak lah daripada haid, sekalipun meskipun belum cukup sebagaimana biasanya. Contoh biasanya dia 2 hari haid, ataupun kita kata 24 jam lah. Berhenti tu tak cukup lagi, contoh. Maka hukum suci, atau dapat suci daripada nifah sekalipun belum 40 hari. Maksud gini belum cukup sebagaimana biasa haid, yakni 6 atau 7 hari. Gitu, 6 atau 7 hari. Begitu juga nifah dah berhenti sebelum capai 40 hari, maka wajib atas perempuan, kedua perempuan itu mandi lantah semayang. Mandi yakni kalau cukup syarat sekurang-kurang haid 24 jam. Kalau nifah tak apalah mandi sebab syarat sekurang-kurangnya salah Allah saja. Kalau suci, kalau haid kena tafsir sikit. Kalau kurang daripada 24 jam tak wajib mandi kerana dia darah fasad. Itu disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Jika masih, bukan misal, jika masih ada waktu semayang, lantas semayang tu bila? Cepat semayang tu bila masih ada waktulah. Kalau tak ada waktu, dan apabila waktu itu tiada boleh buat mandi beserta semayang, maka wajib qada sembahyang itu sekalipun di akhir waktu sekadar takbiratul ihram lama waktu tu. Lepas tu dia kata tiada boleh buat mandi, dan apabila itu waktu tiada boleh buat mandi beserta sembahyang, mana contoh dia lagi 5 minit nak habis waktu, maka nak campur antara mandi dengan sembahyang tak ada lah. Maka wajib qada juga sembahyang walaupun di akhir waktu sekadar takbiratul ihram sekalipun. Contohnya dia dapat 2 saat 2 saat suci sebelum masuk waktu, qada takbiratul ihram dapat dah tu, maka dia wajib qada, sehari dia wajib mandi serta qada sembahyang tersebut. Lepas tu qada sembahyang pula kena tengok. Kalau dia sembahyang qada tu dia berhenti pada waktu asar, wajib qada zuhur. Kalau berhenti pada waktu isyak, wajib qada maghrib sekali. Kalau berhenti waktu zuhur saja, tak ada apalah, zuhur lah wajib qada. Tak qada pun dia panggil wajib qada zuhur lah kalau dah masuk waktu asar. Macam tu juga kalau nak hampir nak habis maghrib, hampir nak habis maghrib baru suci, wajib qada sembahyang maghrib. Lepas tu lagi sembahyang isyak secara tunai. Dan apabila dapat suci itu di akhir waktu asar, ni sebut dah ni, maka wajib qada asar sama zuhur. Dan demikian pula jika dapat suci di akhir waktu isyak, maka wajib qada isyak sama maghrib. Noktah. Tu ini kitab ni bagus ni, boleh baca kampung. Dan jika ia seorang perempuan suci di akhir lain fardu, lain fardu, mana ayat gitu. Dan jika ia suci di akhir lain fardu, gitu. Di akhir, yakni di akhir waktu selain asar dan isyak, dengan makna maghrib, zuhur, subuh, maka wajib qada itu fardu saja. Akhir waktu zuhur ialah wajib qada. Asar dia kena sembahyang tunai dah.
Maghrib, hujung maghrib lah kena qada. Isyak dia kena sembahyang tunai dah. Hujung subuh, subuh je lah wajib qada. Tu tak ada jamak apa-apa lah. Habis. Adapun perempuan yang kedatangan haid atau nifas sesudahnya masuk waktu sembahyang fardu, sekadar muat sembahyang, padahal belum ia seorang bersembahyang, maka wajib atas seorang perempuan tadi qada itu sembahyang jua adanya. Jadi kalau seorang tu kedatangan, ni dia panggil turuwul mani'. Tadi itu izalatul mani', hilang mani', hilang haid. Hak ni turuwul mani', datang haid, datang mani'. Maka apabila datang haid atau nifas sesudah masuk waktu, tapi syarat dia sesudah masuk waktu tu qada boleh muat sembahyang. Yang ni, ini bagi orang yang salim, bagi orang yang sejahtera. Maka dia tidak syarat tambah waktu wuduk, tak payah. Tapi kalau orang yang salisil baul, maka dia kena syarat tambah lagi waktu sembahyang dan wuduk. Kerana dia syaratnya wuduk di awal waktu sembahyang. Jadi contoh seorang tu dia mari haid pukul 1:05. Masuk waktu pukul 1. Jadi 5 minit tersebut dan tak sembahyang zuhur 4 rakaat. Tolak hak tak payah masuk hak waktu suci sebab dia orang sejahtera, orang yang bukan salisil baul. Muat tak? Muat. Maka sehari dia wajib qada. Kalau dia orang salisil baul dapat 5 minit, muat tak untuk dia tu wuduk dan juga sembahyang? Kalau dalam qada 5 minit tak cukup, maka tak wajib qada. Maka tak wajib qada. Sekurang-kurangnya orang yang salisil baul, dia ni kena tambah 5 minit suci, 5 minit sembahyang, 10 minit. Kemana? Masa waktu pukul 1, sekurang-kurangnya dia kena datang haid pukul 1:10. 1:10 petang. Atau 1:10 petang ke atas. Maka kalau dia tu datang manik tu, datang haid 1:10 minit petang dan ke atas, barulah dia kena qada balik kalau dia tak sembahyang. Sebab itu qadar waktu yang sah dan boleh padan patut untuk dia bersuci dan juga untuk sembahyang fardu pada tempoh pukul 1 sampai 1:10 minit. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, babus salah. Ada soalan? Dia kena tengok basah ke tidak. Kalau kering sama kering tak ada masalah. Tidak berlaku intiqalun najas. Kalau soalan dia kalau najis hukmi ada situ. Kemudian kita pijak merebak ke tak najis, kena tengok kering ataupun tidak. Kalau kering tidak ada masalah. Kalau basah salah satu, sama ada dia basah atau kita basah atau dua-dua basah, dia akan merebak. Berlakunya intiqalun najas ketika itu. Ada lagi? Boleh buat? Boleh. Okey. Jadi sekarang ni contoh beg sekarang ni beg daripada kulit buaya yang selain anjing babi lah. Sebab anjing babi tidak boleh disertu. Kalau sertu pun tidak akan suci. Sertu-sertu ni tujuan dia apa? Untuk menyucikan benda tersebut yang asalnya najis. Jadi sekarang ni buaya tak boleh dimakan. Tiba-tiba dia mati, kita pun ambil kulit dia, kita sertu. Bila sertu, tama dia tak boleh lagi dimakan. Sebab dia dipanggil benda yang sudah dijadikan untuk dijadikan pakaian. Ataupun apa-apalah benda isti'mal. Yang kedua, dia sudah suci. Bila sudah suci, kita buat beg, lepas tu kena air hujan, suci juga lah. Sebab dia bukan najis lagi. Ni kita dah sertu habis dah, tak ada dah najis. Dia panggil suci lah.
Itulah kalau kita pastilah beg tersebut sudah sama. Tu ya. Tu. Kalau tak ada, sama ke dok duk syubhat gitu, tinggal lah. Beli beg lain. Tu ya. Gigi tak boleh, gigi bukan kulit. Gigi selama-lamanya bangkai. Sebab gigi bukan kulit. Kulit sahaja yang boleh sertu. Selain pada kulit, tidak boleh. Gigi ke, tanduk ke, tak boleh. Ia akan jadi najis. Boleh nak buat syahadah. Rida boleh. Jadi panas. Aduh. Lagi? Babus salati. Hadha babus salah. Mengaji kharidah tu boleh i'rab baba tu. Baba, babi, babu boleh. As-salati confirm mudhaf ilaih. Yakni ini bab pada menyatakan perihal sembahyang. Fasal. Bermula syarat sah sembahyang 10 perkara. Syarat sah sembahyang 10. Pertama-tama Islam. Makna kalau dia kafir tidak sah. Tidak sah satu, tak wajib satu. Tak wajib atas dunia. Tak wajib min haitsu talaq fid dunia. Sebab tu kita tak wajib untuk dia, untuk tahan dia kalau tak sembahyang. Sebab dia tak wajib min haitsu talaq fid dunia. Dari sudut tuntutan tak wajib atas dia di dunia, tapi di akhirat dia kena. Habis. Kedua, tamyiz. Mumayyiz. Okey. Ketiga, suci daripada hadas. Hadas kecil, hadas besar. Keempat, suci daripada najis di badannya, di badan seorang. Di badan dan pakaiannya seorang, dan tikar semayangnya seorang. Tikar semayang ni merujuk pada tempat yang kena rebah anggota saja, bukan satu sejadah. Kalau sejadah yang najis itu kena di hujung, tak kena anggota. Bila kita rebahkan anggota kita, maka tidak ada masalah. Melainkan najis yang ada ma'ahnya najis. Najis yang dimaafkan boleh. Najis ada dua, najis yang dimaafkan, najis yang tak dimaafkan. Najis yang dimaafkan maka tidak ada masalah kalau ada di ketika sembahyang. Sunat saja basuh najis yang dimaafkan. Wajib basuh najis yang tak dimaafkan. Iaitu seumpama sedikit darah daripada tubuhnya seorang, contoh jerawat dia tubik sendiri sikit je, tak apa. Atau daripada lainnya, lain daripada darah, contohnya demikian pula nanah sama juga. Jika daripada tubuhnya seorang, dan demikian pula setitik najis yang tiada dapat dilihat dengan mata dengan mata zuhir. Contohnya najis yang ada pada kaki lalat. Dia hiring, dia hurung dekat tahi kucing, kemudian mari kat makanan. Itu tak ada masalah, dimaafkan. Sebab kita tak boleh nampak dengan mata kepala kasar. Demikian kerana amat sedikit sedikit sekali najis yang tak dapat dilihat tu, sikit ingat. Syarat kelimanya tutup aurat. Tutup aurat anggota. Bermula aurat. Jadi aurat dalam sembahyang ialah kena tutup warna kulit sahaja. Walaupun nampak postur ataupun bentuk badan, tak ada masalah. Tapi kalau di ajnabi, kalau bagi perempuan, kena tutup warna kulit dan bentuk yang dapat ditutup lah, seperti dada, badan dan sebagainya. Adapun bahu tak boleh dah tu. Memang macam tu, letak kain gitu juga. Tak boleh gimana dah. Jadi untuk tutup aurat, bermula aurat laki-laki antara pusat sama lutut hingga lutut, yakni ketika sembahyang. Dan aurat perempuan sekalian badannya perempuan, melainkan muka dan dua tapak tangannya perempuan hingga pergelangannya perempuan. Ini waktu sembahyang juga. Jadi waktu sembahyang tak bolehlah nak pakai tak boleh nak pakai niqab. Kalau niqab bila dia tutup dahi, dia nak sujud tidak sah, kerana tutup semua dengan benda kain yang bergerak bersamanya. Kalau tutup muka pula, ini makruh pula tutup muka. Jadi aurat sembahyangnya hak ni, muka dan tapak tangan dibuka, seperti mana ketika
ketika mana? Ketika apa? Ihram lagi. Ihram ah. Ihram haji ataupun umrah tak boleh tutup muka. Itu. Tu Jadi menutup muka contoh pakai fismah dekat sembahyang dalam keadaan tidak ada hajat. Kalau ada hajat macam itu tak apalah. Ni tak ada hajat, makruh lah. Walaupun lelaki. Habis pergelangan tangan ni lah. Nampak tulang ni, tutup atas sikit. Gitu. Itu baru tutup aurat. Tapi peliknya kat Indonesia pelik ni perempuan ni. Ngaji kitab anda itu aurat tak perempuan nak pandai mana? Nampak habis kadang-kadang. Pelik kan? Kita pelik kadang-kadang. Macam mana dia pun ni? Pelik kadang-kadang mikir, takkan tu dia pun tak tegur ke macam mana? Macam relax je. Kata budak syariah fatwa ni, al-adatu muhakkamatun. Wujud kalau adat tu bogil habis. Oleh lah tu kurang kat Indonesia kurang. Malaysia kita bak aurat ni kemah lagi. Memang kemah aku. Kat Indonesia ni kurang ya. Tapi macam kita, bukan boleh cak. Bukan boleh. Macam kita kenok lah apa. Itu aurat leceh gila. Habis. Tu. Habis. Syarat ke-6 menghadap kiblat. Ni nak bagi kiblat Betawi. Ni baca saja ni. Maka kiblat Betawi dan negeri-negeri yang dekat pada Nyonya Betawi, iaitu sebelah kanan dari barat laut sekadar 3 darjat. Ni falak ni. Baca saja ni. Maka jadi dari darat betul ke kanan kadar 25 darjat. Darjat sini, darjat yang kosong tu. Kosong ke petok tak ingat? Kalau koordinat ni, koordinat. Setengah dia, mana? 25 darjat setengah. 25 dapat darjat setengah. Apa tu? Diketahui itu dengan setengah. Diketahui itu kodar tu lah dengan kompasnya. Kompas punya. Dengan kompas jadi ini Betawi lah. Kalau kat Malaysia ikut sendirilah. Tengok kembali kepada ahli falak. Falak ni antara ilmu yang payah. Benda berkait dengan waktu je. Waktu dua je. Waktu puasa, waktu mayang. Tapi nak guna dia tu macam-macam alat. Syarat ke-7 masuk waktu bermula. Kiblat satu lagi. Masuk waktu bermula waktu zuhur gelincir matahari, dan akhirnya akhir waktu zuhur jika telah bersamaan bayangan tiap-tiap suatu barang yang berdiri betul dengan sekadar tingginya tiap-tiap barang tu. Sesudahnya dibuang zillul istiwa, bayang istiwa. Gini. Jadi bayang istiwa ni kita dah conteng dah itu dalam kitab apa itu? Kita ngaji itu, yang retai itu. Bukan hidup tisbih tak tahu mana-mana. Jadi zillu istiwa, iaitu bayang-bayang istiwa. Istiwa matahari ni maksudnya berada di tengah-tengah. Jadi istiwa ni kadang-kadang kalau kita duduk tengah padang tu, matahari tengah ke atas tu, kadang-kadang bayangan tu 0 cm, tak ada. Kadang-kadang bayangan tu 1 cm, kadang-kadang 2 cm. Okey, tu zillul istiwa. Kemudian waktu asar, waktu akhir, waktu zuhur bila? Okey, kita berdiri. Contoh kita ni 175 cm. 175 cm. Andai kata zillul istiwa itu 2 cm. Zillul istiwa tu 2 cm. Maka bila kata akhir masuk waktu zuhur tu, bila akhir dia dengan makna masuk waktu asar? Yang ni 175. Sekejap, dia kata apa? Tolak. Sesudahnya dibuang zillul istiwa. Mana 175 campur dengan 2 cm. Jadi 177 cm. Mana panjang tu sudah melebihi 177 cm. Dan ke atas akhir waktu zuhur masuk waktu asar. Gitu. Habis. Tu dia kata,
Jikalau bersamaan bayangan tiap-tiap suatu barang yang berdiri betul dengan sekadar tingginya tiap-tiap barang, sesudahnya dibuang, ini selepas dibuang dhillul istiwa, selepas dibuang dhillul istiwa, iaitu bayang-bayang istiwa matahari. Tu. Jadi bersamaan lah, jadi dibuang, lepas dibuang jadi sama. Kalau tak buang lagi, makna dia tak sama lah. Yang asalnya 175 cm, bayang pun 175 cm, itu kalau sama. Campur dengan istiwa, kalau 0 cm, mana selesai lah, masuk 175 cm ya, masuk tu hasa. Kalau 1 cm istiwa, 176 cm masuk hasa. Kalau 2 cm istiwa, 177 cm masuk sekali hasa. Gitu. Kalau alih, jika ada zul istiwa, kalau kosong tak ada. Adapun waktu asar, iaitu waktu asar apabila keluar waktu zuhur, senang sangat tu. Dan akhirnya waktu asar masuk matahari, yang ni tenggelam seluruh matahari, bukan separuh, tenggelam seluruh. Sebab tu orang yang berada di tinggi, orang yang berada di tempat tinggi, waktu dia makin lewat, waktu maghrib, sebab dia masih nampak matahari. Contoh kalau kat Penang, Bukit Bendera kat Bosor dia lagi lewat daripada dekat bawah bukit, sebab dia masih boleh tengok matahari. Jadi maghrib dia sedikit lambat. Tu. Qala muallifu rahimahullah ta'ala. Habis masuk matahari. Adapun waktu maghrib masuk matahari maksudnya. Dan akhirnya waktu maghrib masuk syafaqul ahmar. Masuk anak hilang. Syafaqul ahmar hilang, iaitu mega merah di sebelah barat. Dah semalam nampak merah macam mana ni? Waktu isyak dia merah gitu. Warna segitar ni. Masuk ke waktu isyak kat mana tu. Jadi hilang syafaq merah. Adapun waktu isyak, iaitu waktu isyak keluar waktu maghrib. Bila keluar waktu maghrib masuk waktu isyak, dan akhir waktu isyak terbit fajar sadiq, bukan fajar kazib. Fajar sadiq ni maksudnya melintang, cahayanya melintang. Bukan menegak begitu, melintang. Sebelumnya dia akan keluar cahaya menegak. Itu kena tengok kat kaki bukit lah. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala. Adapun waktu subuh, iaitu waktu subuh terbit sinar fajar sadiq, iaitu yang terang sinarnya fajar sadiq di sebelah, tak boleh baca tu. Apa tu? Di sebelah apa? Witan. Tu tak boleh baca tu. Witan, litan, mudik, milir. Tak tahu. Tu bahasa apa? Bahasa Jawa tu. Wallahualam. Tu tak tahu tu. 4 perkataan tu. Jadi boleh cari lah. Kukut siapa-siapa, ada kawan yang udah Betawi ke, daripada Jakarta ke, Jawa ke, mana tahu ni Jawa. Sinar fajar sadiq, iaitu yang terang sinarnya, sinar fajar sadiq di sebelah apa tu? Witan, litar, mudik, milir. Apa tu? Jawa tu rasanya tu. Tak boleh baca tu. Tu wallahu a'lam lah senang ceritanya, fajar sadiq itu apa nama tu? Fajar sadiq itu ialah cahaya yang secara melintang terbit keluar. Itu waktu fajar sadiq. Tu kena tengok kaki bukit. Dan akhir waktu subuh tu terbit matahari. Itulah dia panggil sebagai syuruk. Terbit matahari masuk waktu syuruk. Tapi tak boleh main syuruk lagi, kena tunggu 20 minit. Kat kalender waktu syuruk tu, jangan semayang ni, kena tunggu 20 minit dulu. Baru semayang syuruk masuk, baru semayang duha masuk. Semayang duha dengan semayang syuruk, semayang isyraq, khilaf ulama sama ataupun beza. Kemudian kata musannif, adapun pengetahuan segala waktu sembahyang dengan apa tu? Dengan apa tu? Dengan jam. Jam. Adapun pengetahuan segala waktu sembahyang dengan jam, demikian pengetahuan kiblat, maka telah teratur dua pengetahuan tu dalam jadual waktu. Senang. Jam ada dah. Pukul berapa masuk waktu asar, pukul 5. Kiblat pun sama juga, ada orang tanda dah, tolong tanda dah oleh pejabat mufti. Senang. Jadi maklum, kita dah tahu dah orang siqah tolong cek, maka kita pun memadai, kita ambil hak tu. Syarat ke-8 mengetahui bahawa sembahyang 5 waktu itu fardu. Hak ni jarang berlaku. Takkan tak fardu pula. Dan mengetahui akan rukun-rukunnya sembahyang, hak ni sama macam wudu tadi.
Kalau wajib kalau diiktikad semua rukun sah. Kalau sebahagian rukun, sebahagian sunat dalam keadaan tidak mentakyinkan yang rukun itu sunat, sah. Kalau semuanya sunat tak sah. Kalau ditakyinkan benda sunat tapi hakikatnya rukun, tidak sah. Gitu. Kalau hakikatnya sunat dia takyinkan rukun, sah. Gitu. Syarat ke-9, jangan mengiktikadkan suatu daripada rukun-rukunnya sembahyang bahawa ia rukun-rukun itu sunat. Itu tadi noktah. Syarat ke-10, menjauhkan segala yang membatalkan sembahyang adanya. Batal sembahyang. Jangan kentut, jangan keluar air mani. Air mani tak batal sembahyang, tapi batal juga sembahyang. Tapi tak batal wudu. Batal apa? Batal nak kena mandi hadas ya. Keluar air mani, jima, untah. Dalam kitab Syarah Safinatus Salah, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala sebut, antara benda yang membatalkan sembahyang ialah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tu. Perkara yang membatalkan puasa kalau buat dalam sembahyang, juga perkara yang membatalkan sembahyang. Fasal. Bermula rukun-rukun sembahyang 13 perkara. Ini pandangan mu'tamad. Dengan menjadikan segala tamakninah yang di 4 rukun itu. Mana 4 rukun? Raka', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. 4. Lazimnya 4 rukun itu. Lazimnya yakni tamakninah itu melazimi 4 rukun tu. Makna sebati, samalah, dia tidak kira asing. Adapun jikalau dijadikan tiap-tiap tamakninah yang di 4 rukun bahawa ia tamakninah tu rukun sendirinya, mustaqil, maka jadilah bilangan rukun sembahyang itu 17 perkara adanya rukun. 17. 13 campur 4 jadi 17. Bermula yang pertama itu di dalam hati ketika mengucap takbiratul ihram. Ada jatuh ni. Pertama niat rasanya. Bermula yang pertama itu niat. Jatuh tu. Niat di dalam hati ketika mengucap takbiratul ihram. Dia panggil muqaranatun niyah. Dia panggil apa? Muqaranah niyah. Muqaranah niyah ada urfiyah, ada haqiqiyah. Haqiqiyah ni start daripada alif Allahu Akbar sampai ra, ingat niat tu. Kalau urfiyah, mana-mana satu daripada huruf Allahu Akbar dia masuk niat, memadai dah urfiyah. Urfiyah memadai dah untuk sah sembahyang. Khilaf sebagian ulama kata hakikiyah baru sah sembahyang, urfiyah tak sah sembahyang. Jadi hakikiyah payah, urfiyah sunang sikit. Tapi kalau kita boleh hakikiyah start daripada alif sampai ra, tak lalai boleh. Habis. Ada soalan? Habis ni 4 buku dah selesai. Ada soalan? Ayo. Apa? Apa ni? Jadi iftiradhi yang kata seorang lelaki masuk dalam farah, seluruh tubuh dia masuk ke dalam farah wanita, maka dia batal, dia wajib mandi. Sebab apa wajib mandi? Sebab dia tu telah masuk zakar. Dia bukan takat masuk zakar, masuk habis semua, kepala, badan. Tu iftiradhi. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj ada. Hukum dia wajib mandi, bukan setakat batal, wajib mandi. Gitu lewat. Sebab nampak matahari. Nampak matahari tak tenggelam habis lagi. Jadi matahari tu dia bulat matahari, kalau tenggelam habis baru masuk waktu maghrib. Kalau tengok, kalau pergi pusat falak ke mana, tengok waktu maghrib. Tengok jam, tengok waktu maghrib. Contoh maghrib 7.25. Tengok 7.24, masih ada lagi. Dia punya bulat matahari tak tertanah habis lagi. Masuk 7.25 habis tu. Tu maghrib. Dia kena pergi situ baru nampak macam mana yang habis tenggelam bulat tu. Jadi kita pergi tengok.
Kalau 7.24 tu masih ada sikit. Ada benda lagi cahaya tu. Mana matahari tak tenggelam habis lagi. Masuk 7.25 pak habis tenggelam. Kalau orang yang berada di atas tak tenggelam lagi, masih nampak. Dia tak masuk lagi waktu maghrib untuk dia. Macam contoh kat Penang, Komtar. Komtar tu biar mufti tingkat 40. Tingkat 48. Dia ada 60 lebih tingkat kot. Ke berapa tu tak ingat lah. Lepas tu, jadi kalau contoh kat biar mufti atas tu tingkat 48. Orang dah masuk maghrib 7.25. Dia masih nampak matahari lagi. Dia tak boleh semayang lagi. Kalau nak semayang atas tu lah. Dia kena tunggu sekejap sampai matahari terbit turun. Matahari tu turun sampai habis baru dia semayang. Sebab dia duduk tempat tinggi. Gitu. No. Tiga-tiga telefon lain. Dah istihad masing-masing. Lagi sikit. Lah istihad masing-masing. Kalau salah, dia panggil atas kaedah la ibrata bi-dhanni al-bayyin khata'u. Tidak dikira zan yang tersilap. Kalau nyata kata, oi, silap punya, kena qada lah. Tapi hak tu bila kita istihad tadi tu, kita zan kata situ, ikut contoh kita punya app paling tepat, kita pun zan kata hak ni betul, hak kita ikut kita. Itu tak boleh ikut orang lain. Tak boleh bimbang lah. Tapi kemudian bila cek, ahli falak mari rumah contohnya. Dia cek, ataupun yang tu dia, yang Mekah dia, yang petang-petang matahari dia panggil apa? Istiwa dia. Waktu istiwa apa tu? Istiwa azam. Istiwaul a'dha. Jadi hak tu dia cek kiblat. Jadi kita pun tengok, Allah silap selama ni aku sembahyang. Wajib qada. Wajib qada apa lagi? Hak tu. Wajib qada apa lagi? Ada weh? Ada beda. Awal habis tu. Kalau kita berderah boleh berderah, tapi tak mau laju-laju lah. Lek-lek dah. Kalau nak berderah betul-betul berderah, malam pun kita baca, siang baca sampai asar kuinal lebih tu. Khamis boleh habis dah. Tapi pengsan lah, tenggelam orang. Wallahu ta'ala alam. Sedikit itu saja pada hari ini. Salah silap daripada saya untuk sendiri. Boleh PM mana yang salah, kok ada tersilap sebutkan macam mana. Wallahu ta'ala alam. Sambung pula pada esok pagi selepas subuh, insya-Allah ta'ala. Malam ni khatam risalah Mahid di page tu lah, seberang taki. Bukan seberang taki, apa? Akademi Doa. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.